Okay, so tuan-tuan, saya nak mencari apa sebenarnya aku nak capai dalam kehidupan ini berkaitan dengan duit ni. Okay, so tuan-tuan, apa saya cuba rangkumkan adalah ini dia. At the end, kita nak apa? Kita nak ada freedom of financial. Lain dipanggil financial freedom lah, ayat yang betul, financial freedom. Okay, maksudnya kita bebas. Nak beli apa-apa barang pun boleh, betul tak? Kita nak menyumbang kat mana-mana pun boleh. Tiba-tiba ada orang susah perlukan bantuan, kita boleh on the spot bagi bantuan, betul tak? Kita boleh beli apa-apa bila anak-anak kita nak barang itu, nak barang ni, betul tak? Kita boleh on the spot, kita boleh order, tak ada masalah. Itu dipanggil financial freedom, tuan-tuan. So, tuan-tuan, macam mana kita nak capai financial freedom? Dia ada step-step dia, tuan-tuan. Nak capai financial freedom, rupa-rupanya, tuan-tuan, ini saya nak share dengan tuan-tuan, rupa-rupanya, kalau kita rujuk jutawan-jutawan, bilioner, orang-orang kaya, usahawan yang berjaya, yang ada banyak duit, tuan-tuan, rupa-rupanya bukannya duit mereka, duit yang mereka dapat tu bukan daripada hasil perniagaan dia tu sangat, tapi daripada mana datangnya adalah daripada pelaburan, investment yang mereka buat. Contohnya, dia dah buat bisnes, dah buat perniagaan, ada untung, dia simpan, kemudian dia buat apa? Dia beli aset, dia beli hartanah. So hartanah ini, aset-aset ini, dia beli emas ke apa, ini semua yang akan menggandakan lagi duit-duit dia sehingga dia capai jutawan, dia capai jadi the first million, and then berjuta-juta lagi lah selepas tu duit dia. Okey? Tuan-tuan, itu sebabnya, tuan-tuan. So kena invest. Nak invest dekat mana, cik? Ada banyak cara kita boleh invest. Paling utama, paling mudah, ASB. Tuan-tuan, ada duit, jangan simpan dalam saving account saja. Rugi. Sebab apa? Sebab dia punya amount tu, dia punya profit tu tak banyak. So ASB ni antara yang selamat, diyakini dan okey lah. Walaupun lately tak berapa okey dia punya rate tu, tapi still okey lah. So ASB ni ada banyak cara lah, sama ada anda saving secara direct ataupun anda buat ASB loan. Ada banyak cara. Yang itu topik lain. Seterusnya, dekat mana lagi kita boleh invest? Dekat unit trust. Ada duit lebih, tuan-tuan, cari ejen-ejen unit trust, yang mana kita boleh invest duit dekat situ, yang mana 3 tahun ataupun 5 tahun selepas tu duit tu akan berganda lah. Apa beza ASB dengan unit trust ni? Sini ASB ni adalah dia mudah dicairkan. Maksudnya mudah dicairkan, kalau you masuk duit hari ni, besok you nak keluarkan boleh. Hanya pergi ke cawangan-cawangan ASB yang mana terdekat, isi borang apa semua tu, tamprin, kemudian boleh keluarkan duit. Kalau unit trust, dia ada agreement dia. Agreement dia maksudnya bila kita dah dia macam kita membeli saham dekat syarikat unit trust ni lah. Bila kita dah beli, kita dah bayar, contoh amount dia 2,000 ke 3,000 ke contoh. Alright, kemudian besok kita tak boleh keluarkan duit tu. Kena tunggu tempoh matang dia. Dia ada lebih kurang dalam 2 tahun, ada 3 tahun, ada yang 5 tahun. Tengok pada polisi tu nantilah. Dan barulah kita boleh keluarkan. Dan unit trust ni sebenarnya dia bagus untuk long term punya investment. Okay? So, apa lagi? Dekat mana lagi kita boleh invest? Ahmad Rafiq, Inter-Pacific dan PNB Investment the best. Yes, ada banyak. Ini antara yang the best lah. Okay? Dan bergantung, tengok nanti dia punya polisi. Tengok tuan-tuan macam mana dia punya polisi lah. Okay, so tuan-tuan, dekat mana lagi kita boleh invest? Ni, dekat sini. Dekat emas. Okay, dekat emas. Sebab apa, tuan-tuan? Emas ni, tuan-tuan, purata kenaikan setiap tahun lebih kurang dalam 10% setiap tahun, tuan. Betul. Okay, ini pakar-pakar emas beritahu. Sifu-sifu ni kata lebih kurang 10% kenaikan setiap tahun. Dia memang cik, kadang-kadang dia turun. Memang kadang-kadang dia turun. Waktu turun itulah kita kena beli banyak. Dan kemudian dia akan naik dan terus naik lah. Nak invest dekat public gold pun boleh. Betul tak? Ada banyak sekarang ni. Antaranya public gold yang antara yang aktif lah. Dan juga dia satu lagi yang Kuwait Finance House pun ada juga buat investment emas. Tak kira lah sama ada anda beli emas yang rantai ke, gelang ke, cincin ke, apa ke, ataupun nak beli yang public yang gold bar,
pun boleh juga terpulang, ikut kemampuan anda dekat mana. Okey, cumanya isu utama adalah dari segi safety lah. Kalau anda beli gold bar ni, in term of safety tu nak simpan dekat mana? Kena make sure anda simpan dekat tempat yang betul-betul selamat. Sebab kalau hilang, kalau kena curi, memang menangis tak berlagu tuan-tuan. Betul? Tapi kalau rantai, kita beli rantai, beli cincin ke, kita boleh pakai, betul tak? Itu in term of, ada pro and cons lah tuan-tuan. Okay. So ini antara dia. So dekat mana lagi boleh? Tuan-tuan, ada banyak lagi. Iaitu hartanah. Ini yang paling bagus lah tuan. Invest dekat hartanah. Okay. Tapi dekat hartanah ni pun kena tengok, anda kena ada ilmu tentang hartanah. Okay. Jangan main beli saja, jangan main invest saja tuan-tuan. Okay. Dia ada beza, kena tengok kawasan, okay. Kena tengok nak beli yang landed ke, nak beli yang high rise ke, okay. Nak beli shop lot ke, tingkat bawah ke, tingkat atas ke tuan-tuan. Okay. Dia ada teknik-teknik dia tuan-tuan. Sebenarnya ramai yang juga yang invest dekat hartanah ni, tapi at the end dia tak berapa sukses. Sebab apa? Sebab dia main buat saja. Benda ni semua kena ada knowledge. Okay. Tuan-tuan kena join grup-grup mana yang bersembang tentang hartanah ni. You akan dapat knowledge tu. Belajar. Okay, very important sekarang ni tuan. Ini adalah antara kita punya aim ataupun matlamat pada masa akan datang. Okay, so selain tu, cik, saya dah minat lah cik dengan hartanah. Kalau bangunan-bangunan ni cik, macam mana? Boleh. Kalau tak minat bangunan-bangunan, invest dekat hartanah yang memang tanah. Okay, buat beli ladang sawit. Okay, beli ladang durian, buat projek durian, okay, yang boleh bagi hasil long term pada masa akan datang. Betul tak? Berbudi pada tanah. Okay, ini pun adalah investment kita. Beli tanah. Okay, beli tanah buat projek. Ataupun beli tanah sewakan dekat orang. Okay, macam-macam boleh buat. Janji anda ada antara inilah. Okay. Tapi sebelum nak pergi ke arah ini, kena buat apa dulu? Okay. Ada step yang sebelum dia. Okay. Sebelum itu, kena make sure anda ada cukup saving dulu. Baik tuan-tuan. Part saving ni, tuan-tuan jangan cerita dulu jangan cerita pasal investment yang apa ni, yang ni tadi Jangan cerita pasal investment ni, jangan nak start untuk buat investment ni kalau bab saving anda tak settle lagi. Itu maksud dia tuan-tuan. So saving ni macam mana cik? Simpanan kita, simpanan kecemasan anda mesti kena ada. Saya ada sudah saving cik setiap bulan. Okey, dalam buku akaun saya ada saya saving duit setiap bulan. Okey, ada buku saya ada banyak akaun je. Setiap akaun ada dalam RM100, RM200, RM300 je. Okey, itu saving biasa. Ini saving untuk kehidupan kita lah. At least berapa banyak cik kena ada saving. Okey, saving ni dalam in bracket dipanggil simpanan kecemasan. Mesti kena ada tuan. Berapa lama? Untuk 6 bulan kos perbelanjaan bulanan anda. At least you kena ada 6 bulan punya belanja. Maksudnya, kita kena kira balik berapa kos perbelanjaan setiap bulan. Okay. Bayar bil, bayar apa lagi, sewa rumah kalau ada kan. Kemudian kos beli bahan makanan, kos beli ikan, sayur, kos beli apa lagi? Kos bayar bayar loan kereta, loan motor. Okay, bayar sekolah anak-anak, okay, tadika anak-anak, susu, pampers anak-anak. Totalkan semua berapa? Okay, contoh kalau dapat kira-kira total 3,000 satu bulan. Itu adalah kos perbelanjaan bulanan anda. Contoh So 3,000 kalikan dengan 6. Maknanya kita kena ada 18,000 dalam akaun saving kita. Itu adalah saving asas kita, saving kecemasan yang basic kena ada. Ada lebih daripada itu lagi bagus. Sebab apa tuan-tuan? Bukan apa tuan-tuan, saving ni untuk apa? Saving kecemasan ni kita nak gunakan waktu-waktu kritikal macam ni lah. Okay? Tiba-tiba business down. Okay? Tiba-tiba kena berhenti kerja. Okay? Tiba-tiba projek tak boleh jalan. Betul tak? Tiba-tiba gerai kita kena sita oleh majlis perbandaran contohnya, PBT contohnya. Dan daripada situlah kita akan mula bangkit balik. Maksudnya dah tempoh, at least kita ada duit untuk kita teruskan kehidupan.
Supaya apa? Supaya kita nak bangkit balik pada masa akan datang. Okay. Settle bab ni, barulah pergi ke stage seterusnya, iaitu kena cari bab-bab saving dekat investment dekat mana. Okay, nanti saya akan share dengan tuan, saya akan cerita tuan. Bila bab investment ni, nak invest ni tuan, ada banyak cara sebenarnya. Okay. Satu, kita gunakan duit kita sendiri. Satu, kita gunakan duit kita sendiri. Maksudnya kita guna duit kita sendiri untuk beli untuk ASB, untuk beli emas, okay? Untuk beli hartanah. Okay? Satu lagi cara yang ramai orang gunakan adalah menggunakan kaedah OPM. Others people money. Duit orang lain. Beli hartanah, guna duit orang lain. Ada cara dia tuan-tuan. Orang lain tu siapa? Orang lain tu contoh macam bank lah. Okay? That's why nanti kita masuk bab pengurusan kewangan bisnes. Sebab apa kena uruskan kewangan bisnes kita betul? Sebab kita nak bagi bisnes kita nampak seksi, nampak menarik di mata bank. Supaya senang akan datang bila kita nak buat investment, nak buat projek ke, buat apa bisnes ke apa ke, kita boleh gunakan duit bank tuan-tuan. Very interesting. So kena cukup 6 bulan dulu tuan. Cik, macam mana cik 6 bulan? Saya bulan-bulan punya belanja pun ngam-ngam je cik. Macam mana ni cik? No, jangan cakap macam tu. Bila anda cakap macam tu, you dah block you punya mental macam tu dah. Mindset you dah block macam tu. Tuan-tuan, it's not about how many you get setiap bulan. It's not about berapa banyak yang you dapat hasil setiap bulan. No. It's about how much you spend. Okay? Tuan-tuan, kita selama ni tak ada, kita tak setkan. Kita tak setkan berapakah kemampuan perbelanjaan kita. Tuan-tuan kita jarang semak balik perbelanjaan kita berapa. Tu kadang-kadang kita rasa macam perbelanjaan kita ni tak cukup. Tuan-tuan kena listkan balik. Nanti saya akan share, saya akan ajar tuan-tuan. Anda kena listkan balik perbelanjaan anda. Sebenarnya tuan, anda boleh jimat. You boleh jimat sebenarnya dekat mana, dekat sini kita boleh jimat, kita boleh potong dekat sini, kat sini. Yang paling penting sebab kita nak ada saving tu. Saving ni penting tuan-tuan. Penting. Kalau tak dia akan berlaku macam dulu lah. Sebelum ni kita berlaku. Betul tak? Bila tak boleh berniaga, kita dah down. Okay, sebab apa tuan-tuan? Mengikut saya data Bank Negara kata apa? Mengikut kajian, okay, 70% rakyat Malaysia ni kurang, 90% rakyat Malaysia ni kurang, tak ada simpanan kecemasan. Kurang 1,000. 75% rakyat Malaysia nak sediakan 1,000 pun tak boleh. Okay. So tuan-tuan, itu maksud saya. Tuan-tuan, so anda kena setkan mind anda betul-betul dulu. Okay, yang mana anda boleh menyimpan sebenarnya. Walaupun anda rasa macam cik, saya rasa hasil jualan saya pun tolak-tolak semua, yang bersih saya dapat 1,500 je cik. And itu belum campur belanja rumah. Tuan-tuan, boleh. Okay, anda boleh sebenarnya. Yang penting anda kena semak balik, strategize balik perbelanjaan anda. Okey? So itu kata-kata semangat daripada saya tuan. Sebab saya pun dulu sama juga tuan. Okey? Perbelanjaan ke laut juga dulu. Ke laut tuan. Okay, tapi bila saya sit down balik, saya check balik kat mana aku punya perbelanjaan ni, aku list down balik ini. Oh lama. Rupa-rupanya ada banyak lumpur-lumpur yang saya boleh kurangkan. Betul. Contohnya apa? Saya bagi contoh sikit dulu. Contohnya Astro contohnya. Okay. Ini saya dulu. Masa ada satu ketika dulu, rupa-rupanya saya dekat rumah saya tu dah subscribe channel Astro yang mahal punya lah. Kena bayar lebih kurang dalam RM80 ke RM70 sebulan. Yang mana bila saya cek balik, kami dekat rumah jarang juga tengok TV. Okay, tak tengok pun channel-channel yang bayar mahal-mahal tu. Okay, sebab apa? Kan dekat rumah pun dah ada Unify. Okay? Kita tengok YouTube, tengok iPhone je lah. So, bila saya duduk balik, oh lama, betul lah. Daripada aku rugi, baik aku potong je Astro ni, ambil yang basic je. Ataupun ambil Astro Enjoy je. Bayar sekali 300 ataupun 200 lebih kan. So, dapat juga channel, tapi bulan-bulan tak payah bayar dah. Dah jimat kat situ kan. Dan last kali tuan, nak ada saving ni tuan. Nak ada saving cukup. Dan of course, kita kena urus keuangan kita dengan betul. So,
along the process tuan-tuan, kena cari jalan. Kena cari jalan macam mana anda nak tingkatkan lagi income anda lah. Tingkatkan income maksudnya tingkatkan hasil anda. Okay? Mungkin kalau sekarang ni anda buat satu bisnes saja, mungkin kena cabangkan lagi bisnes-bisnes lain, kena banyakkan lagi supaya ada banyak sumber-sumber kita boleh dapat keuangan tuan. Tuan-tuan jangan bergantung pada satu sumber saja. Okay? Satu sumber tu maksudnya apa Encik? Maksudnya kalau you buat perniagaan, you ada berniaga perniagaan lah. Okay? You fokus mendapat sumber keuangan dari situ je. No. You kena ada banyak cabang-cabang je. Investment adalah salah satu cabang. Okay, lain mungkin you kena buat bisnes lain. Okay, mungkin you ada buat side income lain. You ada buat as long as benda-benda kecil pun. Okay, you ada buat bisnes top up ke, you ada jadi agent ke, agent produk-produk orang ke. Okay, dalam sama nak tak nak kena macam tu kan. Okay, zaman sekarang ni zaman ketidaktentuan. Okay, dan jangan fikir yang pandemik ni tuan, dia akan berakhir dalam tempoh terdekat. No. Okay. Tuan-tuan, ingat ni Ingat saya beritahu ni. Okay. Please bear in mind. Okay, ingat saya beritahu ni tuan Pandemik ni, pasal PKP lah, PPN lah, apa semua fasa-fasa 1, 2 sampai berapa fasa ni tuan takkan settle dalam tempoh setahun 2 ni. No. Okay. At least 7 tahun barulah kita settle balik tuan. Please bear in mind tuan. Okay. Sebab apa tuan? Sebab kadang-kadang kita rasa selesa. Okay. Ingat tak macam dulu? Okay. Tahun lepas. Bila kita dah okey sikit, kita dah masing-masing dah selesa. Dah seronok dah kan. Oh, okey. Kemudian, kita jadi balik benda yang sama. So tuan, dan ini mengikut kajian pakar-pakar pandemik kata, kita akan berbalik-balik kepada keadaan asal lebih kurang dalam 7 tahun lagi nanti tuan. Okay. So, that's why ilmu pengurusan bisnes ni very very important sekarang ni. Amat crucial. Okay? You kena nak tak nak, you kena gandakan income you, you kena banyakkan lagi sumber pendapatan you, you kena uruskan kewangan betul, you kena saving betul-betul. Okay, sebab apa kita tak nak jadi seperti yang sebelum ni lah. Okay? Perdana Menteri